Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di podcast Funnel Evo. Assalamualaikum. Welcome back di Funnel Evo Podcast. Yes. Episod 14 dah. Episod 14. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ni kita semangat betul Tuan Fadil. Yes, kita rasa semangat sikit Betul. sebab 2 episod tu kita bersama student. Betul. Jauh-jauh duduk. Rasa dekat lagi best. Sebab tu penting dari Islam kata Lagi rapatkan best saf. UUM tengok ni kecil hati diorang Dil. Bukan, maksud saya nanti kita buat, kalau set up UUM, buatlah set up kecil lah. Kita dekat-dekat. UUM okey, sporting. Tapi Fadil nampak ni sikit lah, tak awkward macam hari tu. Hari tu dia memang pemalu Tuan Fadil kalau depan orang. Dia tak nak tunjuk kan. Okey, tapi apa-apa pun Tuan Fadil hari ni dan penonton-penonton, pendengar-pendengar, salah satu sebab kita kenapa hari ni kita excited adalah sebab kita bersyukur sangat-sangat alhamdulillah. Bebas. Kita bebas apa? Merdeka. Kita Yes. merdeka. Kita alhamdulillah diberi kesempatan untuk merasai kemerdekaan yang ke-65 tahun. Alhamdulillah. Tuan Fadi, apakah harapan Tuan Fadi untuk kemerdekaan ke-65 tahun ni? Harapan saya supaya kita bukan merdeka saja di mulut, tetapi juga merdeka di hati. Sebab kalau kita tengok orang zaman dulu kan, arwah atuk saya dah, dia selalu cerita tentang Jepun datang macam mana. Dia nak dapat beras susah, pakaian pun susah, pakai baju dalam guni kan. Jadi bila dia orang dapat merdeka tu, dia orang rasa merdeka tu macam mana. Kita ni sebut je merdeka, tapi Dia tak ada rasa apa. tu There's ni no kurang. feeling. Kan? Betul tak? Betul. Sebab kita tidak berjuang untuk dapatkan kemerdekaan. Masya Allah. Berjuang. Bila orang berjuang ni, bila dapat dia rasa Puas. something kan. Dia feel. Baik. Itu betul. Saya sangat setuju apa yang Tuan Fadi katakan. Jadi marilah kita generasi yang sekarang ni, di mana yalah kita tidak merasai kepayahan dan kesusahan atuk nenek moyang kita dahulu, tapi sekarang perjuangan kita berbeza sedikit. Dipanggil era pasca merdeka. Era pasca merdeka. Jadi mari kita sama-sama insya-Allah mengenali lagi, mendalami lagi sejarah dan macam Fadil kata pasca merdeka tu. Kita janganlah elok-elok tu nenek kita dah perjuangkan, tiba-tiba sekarang ni kita bagi dia orang senang jajah. Dia pun tak jajah tanah, dia jajah hati dan akal kita. Dia macam ni Zat, yang saya masih ingat lah pesanan, tak tahu Saidina Ali kalau betul ataupun salah, tapi saya rasa betul. Minta maaf awal-awal lah, takut salah kan. Kalau cuba betulkan di bagi komen lah kalau saya salah. Saidina Ali kata kalau nak tengok suatu bangsa ataupun negara tu ke hadapan, sila tengok generasi mudanya. Masya Allah. Tepuk dada tanya selera lah. Wow, dalam ni. Baik. Jadi kena dengan merdeka kita Tuan Fadi, dan perkongsian Tuan Fadil kita mengenai dengan Saidina Ali. Dan tajuk kita hari ni memang dia bukan tajuk, ada topik lah. Topik kita hari ni Tuan Fadi, kita nak berdiskusi tentang Islam, Melayu dan perniagaan. Lebih spesifik sebab kita tahu baru-baru ni pun kita alhamdulillah Allah izinkan kita untuk melalui evolusi. Yes. Dan evolusi ni memang kita tahu hari pertama siapa yang datang memang tahu dah benda ni. Tuan Fadi memang pandai lah menyentuh emosi kita, sampai tim Funnel Evo sendiri 10 kali pergi evolusi, 10 kali lah kau menangis juga kan. Especially hari pertama. Jadi itulah, next time kalau ada evolusi tu datang Daftar cepat-cepat. daftar. So Tuan Fadi, Islam, Melayu dan perniagaan. Perniagaan sekarang ni kalau kita tengok dikuasai majoritinya memang susah kita nak melihat orang Melayu Islam. Bagaimana Tuan Fadi? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang memang susah. Tapi saya ada satu pendapat lah. Pendapat saya, kita tengok lagi ni isu ni di Malaysia Ya. Di Malaysia. In fact dunia pun. Tapi kita Fokus kat Malaysia, ruang negara kita. lingkupnya di negara kita kan. InsyaAllah lagi 10-20 tahun orang Islam akan menguasai ekonomi. Amin. Ramai-ramai amin. Sebab amin kan. bayangkan kalau kita tengok bukit yang sangat gah dekat dengan Kuala Lumpur, namanya Genting. Genting. Sebab saya selalu lalu situ sebab nak balik Kelantan kan. Kalau kita tengok Genting ni dimiliki oleh siapa? Billionaire tu nama apa? Lim Gohtong. Pernah baca tak buku Lim Gohtong? Pernah. Tapi tak tahu buku yang mana satu. Lim Gohtong lah buku dia tu. Lim Gohtong, okey. Yang datang KL Dia start awal-awal sebelum dia memiliki bukit tu, dia berniaga apa? Jual ikan Dia jual sayur, sayur barang-barang pasar.
Dan eventually alhamdulillah dia set satu impian, one day bukit ni aku punya. The key dia bermula dengan jual sayur jual ikan. Orang Islam sekarang ni sedang buat jual sayur jual ikan tu. Masya-Allah. Kita sedang buat kerja yang Lim Gotong sedang buat peringkat awal sebelum dia ada genting. Jadi majority orang Islam tu sedang buat benda tu sekarang. That's why the impact we will see lagi 10-20 tahun. Trust me. Ui, saya tak pernah terfikir dari sudut yang itu. This is The interesting. roots asalnya lah. This is interesting because susah untuk orang tengok proses tu. Orang sudah tengok result. Wow. Dan trust me, kalau kita buat dengan cara yang betul, kita didik dengan cara yang betul, kita punya insya-Allah so-called orang yang akan jadi billionaire ni, mereka akan lahirkan anak, cucu, cicit, keturunan yang statusnya billionaire juga. Seperti mana Lim Gotong punya anak beranak kan semua billionaire bukan sana. So don't you worry. Kerja kita kena buat sekarang ni adalah buat je kerja kita. InsyaAllah. InsyaAllah. So for those yang sedang tengok atau sedang dengar dekat podcast, apa saja anda buat ni dah betul. Just continue. Buat lagi. InsyaAllah akan wujud genting nombor 2 ke. Atau kalau kita pernah dengar Samsung jual apa awal-awal? Barangan pasar Sayur lah. macam tu Sayur semua. lah. Correct. Sama saja. Sebelum dia jadi Samsung Samsung sekarang ni, dia pun bermula benda yang sama. Kita sedang buat kerja tu dulu. Okay, Tak silap saya dia jual mi silap saya. Mi Silap saya. Banyak. Boleh cari. Tak apa, teruskan bercakap. Saya cuba cari. Dan Tuan Fadi tengah buat research. Research. Sekejap. So kita tengok kalau trend sekarang lah, apa yang Tuan Fadi cakap tu ramalan yang saya rasa macam ada vibration dia. Kita tak pernah terfikir dari sudut yang itu. Jadi editor archive video ni. Kalau benda tu happen, mainkan balik. Right. 2022 Tuan Fadi dah ramalkan dah ni. Masya-Allah. Waktu tu Tan Sri Fadi insya-Allah. Tan Sri Fadi. InsyaAllah. Memimpin negara. Okay, insyaAllah. Okay, so saya Tapi nak jangan ke Kajang pula. makan sate tak apa. Sate Kajang. Okay, kalau kita tengok top 10 hartawan ataupun jutawan yang kaya lah kat Malaysia, adalah dipelopori oleh, bukan kita nak rasis tapi ni fakta, non-Muslim lah. Dan hatta kalau nombor 1 yang kaya Muslim kita pun, Melayu Muslim kita pun, Tan Sri Sheikh Mohtar Buhari, nombor 15. Kan? Jadi saya nak tanya Tuan Fahdi lah. Sebab sekarang ni kita punya zaman yang Tuan Fahdi kata Lim Gotong dah buat dulu, jual sayur semua tu kan. Yes. Apa yang kita nampak adalah disebabkan mindset Lim Gotong nak tawan bukit tu. Yes, betul. Jadi based on Tuan Fadi lah, banyak jumpa clients, jumpa students, SME semua kan. Adakah usahawan kita sekarang ni have the right mindset yang macam mana Lim Gotong buat dulu? Okay, Ikut pengamatan Tuan Fadi sendiri. Okay, before saya jawab, saya dah buat research. Tengok Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Samsung was founded as a grocery trading store on March 1938 by Lee Byung-chul. He started his business in Daegu, macam mana sebut tak tahu, Korea, trading noodles and other goods produced in and around the city and exporting them to China and its provinces. Nak ceritanya dia Samsung ni kita nampak Samsung. Saya dah simpan dia cerita tadi. Samsung mula jual mi tau. Wow. Sebelum dia jadi Samsung sekarang. So orang kita, orang Islam sekarang ni sedang jual mi tu. Gadinya. InsyaAllah one day kita akan jadi the next Samsung, the next Genting and everything, insyaAllah. So berbalik kepada soalan Fadil tadi, apa dah soalan? Mindset. Adakah Adakah kita ada right mindset macam Lim Gotong dulu? Okay, bagi saya tak boleh pukul sama rata. Right? When we talk about mindset, ada orang dia didrive oleh different motif. Okay. Ada orang dia nak sukses sebab memang dia nak tolong orang. Okay. Ada orang dia nak sukses because of dia nak prove to somebody yang pernah kata dia ke, kan, kau tak boleh lah whatsoever. Ada orang dia berjaya, dia sukses because of dia pernah hidup susah dulu, right? Maka dia tak nak kembali balik ke zaman itu. Ya, macam-macam. Ada orang dia ada because of suka dengan cabaran dan sebagainya. Okay. Now, adakah kita ada right mindset? For me, usahawan, kita kena tengok
dengan siapa kita berkawan. So that kita ada mindset yang betul dan tepat. If let's say kita berkawan dengan sahabat-sahabat yang kejar dia dunia, apa berlaku pada mindset kita? Dunia. Tapi kalau kita duduk dengan kawan-kawan ruang lingkup kita punya sahabat-sahabat ni adalah orang-orang yang berbuat sesuatu maksudnya untuk akhirat. Tapi beli juga Lamborghini, Ferrari, kan? Mercedes, BMW. Tapi dia buat tu bukan untuk tujuan dunia. Kuda terbaik lah tuan. Kuda terbaik kan. Saya masih tunggu warna biru ni. Ada orang tak sampai-sampai kuda dia. Okay. Jadi kita tengok mindset orang ni dia duduk dekat mana. Alright. So that's why it's very important untuk kita jaga circle kita. Okay. Dengan siapa kita duduk. Siapa kita berkawan. Saya ambil contoh. Kalau kita berkawan dengan orang yang tidak, dia buat bisnes asyik naik je. Ada tak nasihat-nasihat yang dia akan cakap cash reserve ke, okay, berjaga-jaga sebelum jatuh? Tak ada. Dia akan beli je apa kau nak beli. Jalan. Right. Tapi kalau orang yang pernah ups and down, dia akan kata cash reserve is very important. Kan? Prepare untuk hari yang tak bagus, tak baik dan sebagainya. So circle is very important bila mana kita berniaga. So that our mindset is good. Gitu. So that our mindset is good. Dia berbalik kepada situ kan. Circle lah. Betul. Lagi satu kalau kita tengok pun kan, kalau kita kita kaji balik sejarah Islam khususnya. Okay. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berniaga juga. Kan? Menggembala kambing dan sebagainya. Jadi fasa tu yang kita jarang sebenarnya jarang. Yang saya pernah borak dengan seorang sahabat saya ni, saudara Anwar Afiq. Dia cakap macam ni kat saya. Dan saya rasa lah. Kita biasa dengar tentang Rasulullah punya tempat tidur dia biasa, dia ni semua, tapi kita jarang rare kita dengar tentang kekayaan Rasulullah. Sedangkan kalau kita betul-betul dig in lagi sejarah tu, Rasulullah sebenarnya memang kaya tau. Memang kaya dengan harta dan sebagainya, tapi baginda memilih untuk hidup sederhana. Tapi kekuasaan tu dia ada. Saya ingat pesanan Tuan Fadi. Pernah Tuan Fadi buat perkongsian di mana Nabi Muhammad kita ni dia miskin penggunaan. Betul kan? Miskin penggunaan. Dia miskin penggunaan. Sebab tu kita nampak dia biasa. Tapi kalau kita tengok setiap kali peperangan, kalau kita cerita pasal perang, setiap kali Islam menang, gharimah tu pergi, gharimah betul. Percentage tu tinggi kat Nabi juga. Mungkin pendengar kita kurang jelas gharimah tu apa, Fadil. Mungkin Fadil boleh explain. Rasa macam ustaz lah dia. Tak, bukan. Kena tahu semua orang kena tahu. Baru nak start. Gharimah ni bahasa Arab lah. Kalau kita melayukan harta rampasan perang. Tawanan tu kan, harta rampasan tu memang percentage tu antara terbesar adalah ke Nabi. Betul. Cuma Nabi tu banyak buat infak. Jadi itu sebagai kita ambil lah sebagai kita usahawan yang jadi usahawan, kita ambil itu sebagai kita punya teladan juga. Jangan kita gharimah tu untuk kita. Biar kita miskin penggunaan juga untuk perjuangan ekonomi ummah kita, insyaAllah. Baru-baru ni saya ke sebuah pasar raya. Mungkin kalau saya nak tanya, mungkin Tuan Fadi atau Tuan Fadi tahu lah. Dan ini membuatkan saya fikir, interesting lah nak tahu pasal orang di sebalik pasar raya ni tau. Dekat Bandar Baru Selayang ada satu, dekat Rawang area Bandar Kateri Home ada satu, dekat sini dekat area depan Pelangi Damansara ni ada satu. Pasar Raya Ikhwan. Okay. Pasar Raya Ikhwan tu saya pernah masuk lah. Memang saya tengok dalam tu pekerja ni tolong labuh. Purdah pun ada. Purdah pun ada. Masuk-masuk ini diorang ni bukan biasa-biasa ni, bukan kedai runcit biasa-biasa buka dekat rumah tepi-tepi jalan. Ni memang mereka ada diorang punya spot pasar raya Ikhwan. Dan mereka ni adalah Islam. Mungkin Tuan Fadi ada cerita berkenaan itu ke apa? Siapakah mereka? Mereka ni sebenarnya? Sebab saya masuk juga macam Tuan Z masuk. Saya tengok ada yang berkopiah. Kopiah, ini betul. Dia buat angkat kan. Abang nak halia ni, Bismillahirrahmanirrahim. Lain macam betul nak beli S2 selalu tapi macam jarang. Jauh kan. Jauh pada rumah saya. Jauh rumah saya tak ada. Tapi bila kita nampak benda macam tu seronok tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Kita rasa nak makan tu pun macam wah, berkat insya-Allah kan. Mungkin Tuan Fadi boleh kongsikan siapa insan di sebalik pasar raya Ikhwan ni? Saya to be honest, saya tak pernah kenal in person lah. Kan. Ikhwan as if dia punya owner ke whatsoever. Tapi yang saya tahu mereka ni mereka wujud, Ikhwan ni wujud hasil daripada ada satu pertubuhan yang dulu dan dibetulkan dan dijenamakan sebagai Al-Ikhwan kan. Ikhwan.
Jadi saya pernah ada satu ketika tu saya pergi ke Thailand. Saya pergi ada satu rombongan Malaysia Thailand bersama dengan Embassy Malaysia ke Thailand. Okay. Jadi kita nak pergi ke Bangkok. Jadi masa tu saya naik kereta naik van daripada Kota Baru pergi ke Nago. Nago tu gabung Naratiwat. Naratiwat. Orang biasa pergi Thailand macam tu lah. Orang Kelantan panggil Dia tambah Nago. cawangan ke macam mana tu kan? Nago, Kau pergi Nago tambah cawangan ke apa ke? Wah, bukan. Biasanya macam tu lah. Tapi saya pergi tu bukan lah. Okay. Gurau. Doktor doktor Jadi saya pergi Naratiwat masa tu. Ramailah rombongan Malaysia masa tu. Kita nak buat rombongan perdagangan masa tu, kan? Dan kita jumpa ni macam kalau dekat Malaysia kita panggil Menteri Besar, kita jumpa dengan timbalan Menteri Besar dia. Dekat Nago tu. Jadi masa tu dalam rombongan tu ada bos Ikhwan join. Saya lupa dah nama dia apa. Jadi songkok dia tinggi. Tapi kita nampak dia 2-3 orang ni very style tau. Macam segak Karisma sangat. dia Ada nampak. karisma. Dia pakai kereta 4x4 yang besar tu. Saya lupa lah. Few years back kan. And then habis je meeting dengan saya tak ingat lah nama apa, Kak apa, tapi dia kecek Kelantan Nago ni boleh kecek Kelantan. Kan? Saya terkejut macam boleh kecek Kelantan rupanya. Boleh pehel kita kecek kan. Jadi habis je meeting tu, bos Ikhwan ni kata saya minta maaf, saya kena balik Malaysia. Ada matters yang perlu disettle kan. Dia pun balik dengan tim dia. Jadi saya kata alamak tak sempat nak berkenalan. Tapi dia kata bila tuan-tuan sapa, tuan-tuan sapa di Bakok dia panggil. Bakok ni. Nanti insya-Allah anak beranak saya ada situ. Anak beranak dia ada situ. Jadi saya pun sampai dekat Bangkok, saya duduk di hotel Islamic Hotel dekat Bangkok. Nama apa dah? Almeros. Saya duduk dekat Almeros Hotel. Waktu saya duduk dekat Almeros Hotel tu, tim Al-Ikhwan datang. Jumpa masa tu. Jadi saya borak lah dia duduk di tempat makan tu betul-betul depan saya. Jadi saya kata, Ikhwan ni macam mana dia boleh build sampai level Ikhwan ni sampai dekat Bangkok pun ada dia punya kedai Ikhwan ni. Bukan Malaysia je. Yang Zack tadi kata Ikhwan dekat Malaysia kan? Tak, dia ada sampai Bangkok pun ada. Wow. Tengok tu. Sampai Bangkok Saya baru tahu ni. Tu lah. dekat Bangkok pun ada. Saya kata, jadi tuan ni asal daripada mana? Malaysia ke? Thailand ke? Rupanya ini yang saya tahulah sikit-sikit kan. Dia orang memang encourage untuk kahwin ramai. Encourage untuk kahwin. Saya tak nak komen lagi. Tapi dia orang okey. Yang tu tak apalah kan. Ada orang dia seronok lah kan. Alhamdulillah. Jadi gelap lah. Mungkin lepas ni boleh jadi topik yang baru. Menarik ni. Saya tak ajak isteri-isteri. Tapi jangan ambil yang negatif. Ambil yang positif lah. Memang positif benda ni. Pilih isteri yang positif. Isteri yang positif. Jangan ambil isteri-isteri. Confirm negatif. Okay, so mereka menggalakkan kahwin ramai. Okay. Bukan. Okay, itu Put side lagi. Iklan. Side lah. Okay. Side hook. Side hook. Tapi yang saya sangat terkesan adalah setiap anak-anak mereka. Saya pernah pergi tempat Ikhwan dekat Pasir Putih tau. Saya pergi, dia orang ada satu tempat yang sangat besar, luas, cantik sungguh. Cantik gila. Situ ada kuda, ada ayam, ada macam-macam. Dan situ adalah anak-anak orang susah dan anak-anak orang yang anak yatim. Jadi bila saya pergi, saya kata, ini tempat apa? Dia kata ini tempat dia orang duduk dan diasuh. Dan mereka ni pergi sekolah macam biasa, tapi bila balik mereka akan diajar jaga kuda, jaga ayam, jaga itik, tanam toge, semua tu mereka dah ada satu ekonomi tersendiri di sekolah tersebut. Can you imagine? Ekonomi tersendiri yang sustain dengan diri mereka sendiri. Jual toge, ada satu tempat, ada satu rumah kecil tu. Saya masuk, ni tempat kita jual toge. Saya kata, jual toge berapa dapat sehari? Serius, banyak gila jual toge setiap hari. Toge ni simple je, letak dalam besen, toge keluar kan. Pagi, pukul 4 pagi dia orang akan ambil toge, basuh, tunggu lori datang, lori ambil. Esok toge baru lagi keluar. Tuan-tuan, kalau tuan boleh share lah figure tu, tuan tahu figure tu? Saya lupa. Roughly. Saya rasa kalau tak silap saya dapat 500 ke 1000 sehari. Banyak. The setup is so simple.
ada tong-tong warna biru, ada sprinkles lah ke apa, ada air tu kan. Itu saja. Senang. Dia orang ada ekonomi dia orang sendiri tau. Jadi budak-budak ni daripada kecil dah dilatih untuk kenal semua ni, dan mereka akan tahu berdagang daripada kecil. Dia tahu the basic benda ni kan. And then saya sambung lagi dengan sahabat saya yang saya jumpa dekat Bangkok tu. Saya kata, jadi bagaimana Ikhwan train sampai level campak ke mana-mana jadi pulau. Macam dia lah, dia campak di Bangkok jadi pulau. Setiap orang ni maafkan saya kalau saya silap lah, tapi based on apa yang discussion dengan dia ni, setiap orang dalam Ikhwan, bila dia dah meningkat remaja ke dewasa, dah boleh buat benda sendiri, mereka semua akan dimasukkan ke kedai-kedai makan diorang sebagai tukang masak ke yang jaga kedai tu. So, okay, kenapa kedai makan? Kenapa tidak diajar ke tempat lain? Dia kata, sebab semua perkara bermula dari apa yang kita makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan kalau kita sediakan makanan tu dalam keadaan tidak bersih, macam mana hati anak-anak kita? Jadi dia train bermula dari makanan dulu. Nak ambil barang bismillah, potong barang bismillah, jaga kebersihan. Jadi selepas budak tu so called grad daripada bisnes makanan tu, mereka akan tahu pentingnya kebersihan. Because the akar tu. Roots makan tu. Makan dulu. Kemudian lepas tu dia orang akan diberi bisnes-bisnes lah. Okay, kau jaga bisnes ni, kau jaga bisnes. Sebab tu Ikhwan banyak bisnes. Tapi dia train daripada kecil. Sistem education mereka tu menjadi dah sebenarnya. Saya tak tahu in person, tapi saya ada seorang yang selalu kontak saya, Cikgu Jo. Cikgu Jo ni, saya dah kenal dia beberapa tahun. Dia tidak pernah miss, setiap pagi akan mesej saya something. Mesej saya dengan kata-kata termasuk hari ni. Cikgu Jo. Boleh kongsikan dengan penonton. Dia macam apa mesejnya? Saya tak sure, tapi most probably dia suka puisi ke apa kan, yang akan mendekatkan kita dengan Tuhan. Sekarang saya faham lah. Because macam saya kongsikan tadi, bila saya pergi pasar raya Ikhwan tu, satu saya teringat evolusi. Masuk pasar raya Ikhwan, yelah, dengan macam Tuan Fadil cerita tu, memang betul lah itu yang saya lalui. Bismillahirrahmanirrahim. Abang mana ni walaupun muda, remaja, relax kopiah, terapung punya kopiah kan. Bang ni betul bang okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya macam cerita pun meremang tau. Rupa-rupanya gini lah. Mereka di-train. Tapi bila Tuan Fadi share berkaitan dengan Ikhwan ni, saya teringat student Tuan Fadi juga, Ustaz Yaakob Yusra. Waktu itu satu. Waktu kami visit dekat tempat Ustaz Yaakob Yusra, Darul Muntadah tu, apa yang Tuan Fadi share dekat apa yang Ikhwan lakukan, lebih kurang precis Ikhwan juga saya nampak. Dia ada buat kuda dia even Ustaz Yaakob pun, untuk pengetahuan lah, Ustaz Yaakob ni student Tuan Fadi one to one. Presiden dulu. Okay, so alumni lah. So apa yang dia buat sekarang, even pemakanan pun dia dah start kuasai. Ada ikan, ada ayam, semua tu dah pegang. Ini Adil yang Ustaz Yaakob share dengan kita tu, dia punya gram dia, apa nutrition dia. Memang bila Tuan Fadi cakap tu, saya teringat Ustaz Yaakob kan? Sebab dia tahu makanan tu penting. Betul. Ustaz Yaakob cakap, lepas tu even Darul Muntadah hire doktor untuk nutritious student dia, sehari berapa ribu kalori je. Dan apa dia beritahu, tu di details kan, Tuan Fadi. Dia beritahu kita Ustaz Yaakob yang style kan macam, tapi dia kelakar, tapi sempoi lah. Orang utara tu sempoi kan. Dia cakap even hang jangan dok sapu je semua kismis, ingat hang pandai lah makan kismis. Dia cakap betul. Rupanya dia kata kuning ada kiraan dia, hitam ada kiraan dia. Ni hang duk makan budak kecil, duk makan warna ni, tu yang tulang hang kuat, otak hang tak kuat pun. Best lah dengar dia kongsi kan. Ilmu tu penting lah. Ilmu penting. Bila kita discuss tentang perkara ni, saya rasa bersyukur, Alhamdulillah, sangat-sangat kita ada nikmat yang terbesar, antaranya iman dan Islam lah. Dan memang jelas lagi nyata, terang lagi bersuluh, macam Tuan Fadi pernah kongsikan dengan kami semua pendengar-pendengar, sebuah hadis ni yang mengatakan, kalau kita kejar dunia saja memang akan dapat, confirm. Tapi kalau kita kejar akhirat kita dapat, dunia akan datang mengangkat kat kita. Dan kalau cerita yang kita kongsikan ini, rata-rata kalau kita melihat, mereka ini satu mereka tidak ketepikan, itu agama. Betul. Sebab tu kaya tak masuk akal, sedangkan kita macam apa yang tak masuk akal, Allah bagi kot dekat dia orang kan. Jadi macam-macam lagi guys, kita akan kongsikan bersama dengan anda. Saya ada sebuah cerita nak share kepada anda. Tolong stay tune, kita rehat dulu, kita kembali selepas ini di Fanalivo Podcast.
Assalamualaikum. Pagi, saya Fadi Ghazali. Saya dan seluruh warga kerja di Fani Evo ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-65 tahun. Selamat Hari Jadi Malaysia. Dan saya ingin mengucapkan juga kepada seluruh warga negara Malaysia, tak kisah anda berada di mana-mana sahaja, supaya kita merdeka bukan sahaja pada nama, tapi juga daripada jiwa kita. Dan paling penting, kerja paling susah yang kita kena buat sekarang adalah membangunkan, dapatkan kemerdekaan untuk ekonomi kita. Hopefully semua kita boleh menggembeling tenaga, bersatu hati, pastikan Malaysia lebih berjaya bukan sahaja sekarang, tapi untuk diwariskan kepada anak, cucu, cicit, keturunan kita, insya-Allah. Selamat Hari Kemerdekaan 65. Merdeka! 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 Okay, welcome back dengan Fani Evo Podcast. Betul sebutan? Yes. Balik je. Okay, kali ni topik minggu ni yang mungkin baru masuk lah. Topik minggu ni best sikit, Melayu Islam dengan perniagaan. Wah, betul ke? Ke producer tu lantak lah. Tapi berkaitan tu lah. Ya. Macam-macam yang kita dah dengar cerita. Saya wow dengan perkongsian Tuan Fadi yang pasal apa tu? Sejarah makanan, pasal raya Ikhwan ni apa semua. Rasa nak pergi lah. Kan rasa kita boleh pergi. Dan ramalan Tuan Fadi tu kita simpan. Dan rata-rata tadi sewaktu rehat kami ada berdiskusi ringkas lah, di mana ingat tak sebelum ni Tuan Fadi ada kongsi di episod-episod sebelum ni sebuah hadis. Dalam hadis tu cakap, kalau kita cari di dunia, kita akan dapat. Tapi kalau kita cari akhirat kita dapat, dunia baru akan datang kat kita merangkak gitu. So maksudnya, kalau kita mendengar cerita daripada awal tadi sehingga sekarang, mereka ni semua, mereka tidak abaikan satu, iaitu agama. Itu mereka tidak abaikan. Jadi jangan sesekali letak agama tu nombor 2. Agama always number 1. InsyaAllah yang lain Allah urus. Baik, ni ada satu cerita kalau saya boleh nak kongsikan. Sila. Research tu baru buat tadi tu nampak. Kan? Sebab saya macam nak pastikan apa yang saya cakap ni betul. Sebab saya Alhamdulillah saya diberi kesempatan, sebab bila dengar cerita Tuan Fadi apa semua, saya macam fikir balik, actually saya ada kenal seorang orang kaya tau. Saya ada kenal orang kaya, tapi sebab saya kenal dia daripada kecil, saya kenal individu ni daripada kecil. So saya, yelah, orang yang kita selalu nampak, kita tak rasalah dia punya luar biasa tu. Sehinggalah beberapa minggu ni video dia kerap keluar dekat TikTok lah. Ustaz Abdullah Khairi pun nak cakap pasal dia. Lepas tu kerap keluar dia pasal beliau ni. Dan beliau yang saya sebut ni adalah Tan Sri Syed Azman. Tan Sri Syed Azman ni dia helikopter ni, Westa. Saya panggil dia uncle. Uncle Syed saya panggil dia. Sebab memang pernah jumpa? Ya, saya memang pernah pergi rumah dia apa semua daripada kecil, daripada sekolah. Memang saya tahulah rumah dia besar, kaya. Memang dia kaya. Kaya. Tapi bila saya teringat balik, patutlah dia kaya. Allah bagi kat dia. Sebenarnya dia ni adalah orang yang suka memberi tau. Dia memang suka sedekah. Dia sedekah, bagi harta, bantu anak yatim. Dia bagi 40 ekor kambing kat anak yatim. Dia sedekah lagi rezeki apa tu, dia punya harta berapa juta untuk, terutama untuk bangsa-bangsa Melayu dan Islam khususnya. So bila saya tengok balik, patutlah Uncle Syed macam ni sebenarnya, sebab dia pun antara orang yang bersedekah. Macam Tuan Fadi selalu cakap pasal sedekah, pasal bagian. Dan dia bukan millionaire, dia billionaire. So saya punya keluarga ni keluarga yang biasa je, keluarga yang sederhana, biasa-biasa je. Setiap kali kami pergi rumah dia, kalau nak ikut status billionaire dia tu, yelah dia pergi mana-mana pun private jet apa semua, helikopter. Boleh je dia pun macam ada banyak kan, helikopter semua. Dia boleh je macam, alamak kan, orang ni dah asyik datang rumah aku. Tapi tak, dia memang dia suka sembang ayah saya. Ayah saya ni memang suka sembang fakta. Dia buku seronok lah. Lepas tu dekat rumah, saya minta maaf Uncle Syed kalau dengar ni, tapi saya nak terpaksa cerita sebab ini cerita yang baik. Kawasan tempat yang family saya duduk ni adalah kawasan yang baru develop. Jadi kawasan tu rumah-rumah banglo lah apa semua, tempat ayah saya duduk ni tak ada surau. Jadi dia jadi fardu kifayah Tuan Fadi untuk at least seorang kena bangunkan surau kat situ. Dah jadi satu fardu kifayah kan. So untuk membuat surau tu memakan kos yang tinggi lah. Salah seorang yang bagi tu adalah dia kak.
So bayangkan betapa sekarang baru saya faham lah. Since saya masuk Fanivo ni, since saya bersama dengan Fanivo, saya faham sebenarnya kita kena bagi je. Kita jangan menunggu untuk dapat kaya tu. Kita waktu tak ada ni pun kita bagi. Sebab nanti Allah akan balas. Sebab tiba-tiba kalau nak ikut logik manusia, billionaire tau. Dia billionaire pakai helikopter macam kita naik basikal. So saya macam ya Allah ya Rabbi. Dan kalau saya tengok perbezaan Tan Sri Syed Azman ni dengan orang kaya lain yang saya kenal, memang kita nampak ada orang kaya ni dia kaya, boom, kena ujian yang kau besar. Sebab kita tengok lifestyle pun kita tahu. Tapi Tan Sri Syed Azman ni saya memang alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk berkenalan dengan dia. Dan dia orang yang hebat. Allah bagi dia hebat. Alhamdulillah Allah izinkan dia untuk memberi manfaat kepada orang-orang macam kita. Macam wow, okay, ada lagi billionaire yang always dia selalu ada satu kisah kalau dengar orang, mungkin orang tahu cerita ni, pakcik-pakcik cleaner, driver dia apa semua, kadang dia macam bosan-bosan kan, dia selit duit dalam tu, dia lipat dia bagi. Ustaz Abdullah Khairi pergi ceramah kan, bagi duit dalam envelope dia. Ustaz Abdullah Khairi tengok, ya Allah Ustaz, ya Allah Tan Sri, banyak ni. Ingat dia tu. Banyak. Dia kata dia tak pernah dapat. Berapa amount tu saya tak ingat, tapi banyak lah. beribu-ribu banyak So itu yang saya merasakan. Guys, you guys yang mendengar, jangan risau, kita sama, kita standard, memang kita biasa-biasa. Tapi kalau kita ada impian untuk menjadi orang yang kaya, orang yang luar biasa, betulkan niat kita kenapa kita nak kaya tu, dan jangan tunggu kaya untuk memberi. Betul. Walaupun RM1, sedekah. Sebab kes tadi kita banyak, ramai orang kaya, orang hebat yang diberkati, insya-Allah mereka ni orang yang sentiasa bersedekah. Itu saja cerita saya untuk Tan Sri Syed Azman. Saya bila Tuan Zack bercerita tu, saya terpanggil satu perkara lah yang saya boleh relate kan. Sebenarnya kalau orang-orang yang hebat, yang kaya, hartawan, dunia akhirat ni insya-Allah kan. So saya nampak mereka mempunyai hati yang bersih tuan. InsyaAllah. Rata-rata, bukan nak pukul rata, tapi kalau kita tengok kat ada serta-serta tempat yang tempatnya biasa, macam dekat dengan daif, kadang-kadang bukan nak cakap semua orang, tapi kadang-kadang dia ada masalah hati. Adakah itu mencerminkan mereka ke ataupun macam mana Tuan Fadil? Maksud Fadil macam mana? Orang sebab kalau okey, maksudnya orang yang berjaya ni biasa dia ada ni hati dia bersih, dia tak pernah judge orang, kebanyakan lah. Tapi ada juga yang kaya yang tunggang balik pun ada juga. Bagi saya cari satu step ni so that dia tak jadi masalah. Okay. Tuan Fadi buat research, kita sambung lagi. Tapi betul Dil, ingat Dil yang macam yang awak cerita kat saya pasal ya abang ipar ke apa ke? Pasal orang kaya banyak duit kan. Okay. Yes. Tapi lifestyle dia tu, tengok antara orang kaya, jarang orang kaya yang itu pun saya boleh buat perkongsian sementara Tuan Fadi. Dah jumpa dah? Jumpa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni sebab baru-baru ni saya ada sebut benda ni, and then kan ada orang marah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya quote daripada satu website, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Naim. Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran. That's it. Nabi dah cakap lah. Jadi apa yang boleh kita faham adalah, saya tak kata orang miskin itu kufur, tapi kemiskinan itu akan mendekatkan kita kepada kekufuran. Kenapa? Wife saya balik rumah, and then dia bagi tahu pada saya, hari ni ada lagi orang yang mengandung anak luar nikah. Memang banyak, seriously memang banyak. Dekat kampung-kampung kan memang banyak. Jadi bila ditanya sebab apa, memang majority akan cakap sebab dia tidak ada apa. Bila orang, minta maaf yang saya sebut bila kita tidak utamakan ekonomi, maka peluang-peluang tu sedikit limited untuk kita. Contoh, peluang untuk belajar, bekerja. Jadi bila kita tak tahu nak buat apa, maka akan wujud banyak masalah sosial. Dan masalah sosial ni akhirnya leads to anak luar nikah dan masalah-masalah yang lain. Sebab tu kemiskinan akan mendekatkan, bukan semestinya kufur, tapi mendekatkan kita kepada kufuran. Saya ambil contoh, kalau kita tak ada duit, orang nak bagi rasuah, nak ambil tak? Terdesak kufur. Kita terdesak tak? Kita terdesak. Kalau kita tak ada duit, orang kata
orang ni dia akan ambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Kau bagi bunuh ni, aku bagi duit. Contoh. Kita buat tak? Benda tak elok tapi okey lah. Sebab tu Islam dah pesan kepada kita, kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Bukannya kalau kau miskin maka kau kufur. Bukan. Jangan silap anggap. Janganlah diri kita ni jadi terlalu sempit akal sampai level melabel-label orang. Bukan. Itu pesanan yang telah dititipkan untuk kita. Maksudnya apa? Itu jadi tanggungjawab kita untuk tidak jadikan kita dan anak cucu cicit keturunan kita jadi orang yang miskin. Kita kena usaha. Bukan asyik melabelkan kita, oh kau kata aku lah tu. Tidak. Usahakan. Kalau hari ni kita miskin, takkan esok nak miskin juga. Betul tak betul? Maka usaha tu di tangan kita. Allah kata aku takkan mengubah nasib satu kaum kalau kaum tak mengubah nasib mereka. Jadi Allah bagi kita seluas-luasnya. Sebab tu saya ulang dalam evolusi, di pihak Allah langsung tidak ada masalah. Di pihak Allah tak ada masalah. Yang jadi masalah engkau. Yang masalah kita. Kita yang set the barrier. Kita yang set the mindset. Tak boleh lah, susah lah, malu lah. Di pihak Allah langsung tak ada masalah. Kita yang bermasalah. Jadi bukan nak melabel macam Fadil tanya tadi, tapi Nabi dah sebut. Boleh faham? Faham. Tapi sebab tu orang yang Allah beri sedikit kelebihan akal, kelebihan dari sudut ekonomi, dari sudut dipanggil apa, bisnes. Buat bisnes, fikirkan juga bukan diri kita juga. Bukan hanya diri kita, keluarga kita semata-mata, tapi fikir untuk ummah. Macam mana nak tolong orang lain. Macam mana nak bantu orang lain. Sebab tu saya selalu berpesan kepada kita punya presiden bila mana coaching dengan saya one on one kan. Macam semalam pun ada coaching presiden. Saya kata, kalau awak bagi gaji, awak niat bayar gaji, awak dapat gaji je. Awak bayar gaji, then you dapatlah markah di hati your team, your staff. Tapi kalau bagi gaji itu, anggap gaji itu sedekah. Sebab ada satu hadis Nabi kata, segala jenis kebaikan dikira sedekah. Jadi waktu kau bayar gaji tu on time, itu kira ya Allah, aku bagi sedekah kepada tim-tim aku ya Allah. Bayangkan, kita dapat lebih lagi. Kita dapat, pertama janji Allah 10, 700 kali ganda. Nombor 2, kita sedang bantu ekonomi orang lain dengan kita bayar gaji kepada dia. Dan kita sedang jauhkan dia daripada kekufuran. Bayangkan. Sebab kita bayar gaji. Bayangkan kalau kita fikir, aku naikkan gaji dia ni, mesti aku rugi sebab naikkan gaji dia. Habislah duit company. Tapi kalau kita fikir, aku bagi kebaikan sedekah kepada dia, plus kita sedang jauhkan dia daripada kemiskinan, kita sedang jauhkan dia daripada kekufuran. That's it. So guys. benda-benda macam ni lah kita sebagai entrepreneur, don't think about yourself, think about others juga. Dan pada sama, kita kena berpegang kepada hakikat. Apa yang Allah suruh kita buat, pasti ada janji Allah. Bayangkan, bayar gaji boleh jauhkan orang daripada kekufuran. Betul. Impact dia nampak besar. Besar kan impact? Bukan untuk individu tapi untuk society tu sendiri. Yes. That's why jangan berkira sangat. Yelah, of course kita calculate, kalau kita boleh, tak apa, insya-Allah bagi. Lagi ramai orang dalam syarikat kita boleh rekrut, kita lagi ramai boleh menjauhkan orang daripada kekufuran. Boleh faham? Kita lagi ramai orang, kita boleh train agent, kita lagi ramai boleh ambil staff, kita pastikan bisnes kita berkembang kan, growing. Kita sedang jauhkan orang dari kekufuran. Can you imagine? Masya Allah. Tuan, Lepas tu jangan main-main. Daus muka macam nak naik gaji tu kan. Nanti kita sembang Jangan tanya saya, tanya CEO. Saya bukan CEO. Okay, saya yang baik. cakap je. Alright, mantap. Baik, jadi kalau kita dengar kat sini, kita lihat kat sini, apa yang Tuan Fadil nak sampaikan adalah janganlah kita mudah-mudah nak labelkan orang. Mantapkan lagi akal, macam mantapkan lagi ilmu. Bagaimana caranya? Kita ada solusi dia. Salah satu solusinya adalah untuk kita berguru. Okey, chop. Saya mencelah boleh? Silakan. Okey, sebab kadang-kadang masyarakat kita ni bila sebut berguru untuk bisnes, dia kata jual alio. Tapi kalau kita tengok, sebenarnya daripada top 10 orang terkaya Malaysia ni, dia sebenarnya ada guru. Cuma dia tak labelkan berguru, dia panggil advisor. Cuba kita tukar advisor. Mesti diorang okey. Kita perlukan advisor. Yes, penasihat. Betul lah. Kan? Cool lah, Fadil. Perform kan minggu ni kan? Awak setiap saya perform.
Nak tahu tak Tuan Fadil kan, relationship back story sebelum kita commercial break. Tuan Fadil dia ada share dengan saya tau. Biasa hutang rumah 35 tahun ni tak? Tuan Fadil ada share dengan saya satu formula untuk kita beres hutang rumah 15 tahun. 15 Dan saya tengok lah. betul, saya kira-kira logik. Nak tahu macam mana? Nanti lah. Alright. Dulu, kita kembali selepas ini di Fana Evo. Kena cari advisor. Kena cari advisor. Alright. Advisor. Baru dah orang rasa dekat. Ya Zah, kita lihat dulu, kita akan kembali dengan soalan daripada penonton-penonton kita dan juga perkongsian hadis of the episode. We're gonna be back on Fana Evo Podcast. I tak tahu macam nak handle team, nak bagi reward, nak bagi commission, apa I nak bagi kat diorang masa Zoom meeting. Hai, nama saya Hana. Saya Hana Khaira. Saya mewakili produk Anarika. Masa awal-awal perniagaan tu memang sangat struggle. Masa tu staff tak ada. And then saya kena buat sorang-sorang, pergi sana, pergi sini. And then saya pergi kelas, saya hantar barang, hantar stok, ambil stok. Semua saya buat sendirilah. Sebelum ni I memang zero knowledge pasal agent. I tak tahu macam nak handle team, nak bagi reward, nak bagi commission, apa I nak bagi kat diorang masa Zoom meeting. I mudah faham dengan Tuan Epic. Apa yang disampaikan dekat I, semua I rasa senang masuk dan I senang praktikkan. I dah tahu dah apa yang I nak sampaikan pada agent I, hala tuju agent I dan company I. Bila I share dengan mentor, dia dapat beri jawapan apa yang I nak. Kelas ni sangat membantu I lah, and I sangat-sangat berterima kasih dengan Tuan Epic dan agent Pro. I target untuk agent dalam masa 3 bulan lagi, I nak ada dalam 500 agent. And then jualan I dalam masa 3 bulan lagi, I akan mencecah dalam RM500,000. Okay, selamat kembali. Bahasa Melayu lah, selalu welcome back kan. Selamat kembali ke Fana Evo Podcast. Peace and love. Oh gitu. Perform sangat dah. Okay. Macam bukan dia nak kata tim sale dah sampai 1,000 kan. Okay, apa tadi nak cerita pasal Abang Ipau? Sebab tadi teringat Tuan Zaid ada buat perkongsian dengan Tan Sri Syed Azman. Azman. So saya pun rasa tercabar. Weh, Nak ada juga lah, nak tercabar, selit lah. terinspirasi. Okay, sebab nasib baik Tuan Zaid ingatkan lah. Saya pun dah lupa dah perkongsian tu. Di mana waktu raya itu saya bertemu dengan insan yang Allah bagi izin untuk hebat, iaitu Datuk Abdullah namanya. Okay, insan tersebut mempunyai 6 cawangan Petronas. 6 cawangan Petronas. Dan saya bila tahu dia ada 6 cawangan tu, saya tanyalah apa rahsia yang dibuat boleh sampai ke tahap tu. So at first dia tengok saya dia tanya soalan macam tu, dia terkejut lah kan. Sebab selalu orang amazed dengan ni. Tapi kita dah berguru dengan Tuan Fadi, kita tahu mesti ada rahsia kunci dia boleh capai yang tu. So dia beritahu, at first dia beritahu, dia tercakap alhamdulillah lah, umur dia 30, dia dah ada private jet sendiri. Dan dia bukan daripada background family yang kaya. Sebab stigma orang kita bila kaya, bapak dia kaya, kabel lah. Tapi dia bukan, dia orang utara yang kampung je. Dan dia kata waktu dia pergi US tu, dia tak boleh cakap English pun. Tapi dia chair the meeting, dia kata. Dia chair the meeting. Macam Tuan Ishak punya cerita tak boleh cakap orang putih tapi duduk kerja overseas. So nak jadikan cerita, dia share lah macam mana dia dapat 6 petrol station tu. Di mana, so saya tanya 6 tu masih ada lagi ke Datuk? Sekarang ni saya tinggal 2 je. Mana lagi 4? Lagi 4 tu saya bagi orang. Just imagine, bagi petrol station, bukan bagi minyak free ke apa tau. Bagi petrol station. Dia kata saya bagi lah. Dia kata sebab saya rasa buat apa nak banyak, saya dah cukup lah untuk saya. Dia kata dia dah ada 2 tu pun dah cukup. Dia kata 2 tu, 1 tu mungkin orang dah biasa pergi, which is Petronas dekat Melawati. Sebelum nak naik Genting tu. Memang situ famous kan. Sebelum nak naik Genting memang Petronas tu dia punya. Dia punya busy MR tu. MR tu yang ada Starbucks tu. Dia punya. Ui, itu memang famous tu. Famous lah. Dah balik Kelantan, dah balik Kelantan lalu. Berhenti Memang confirm berhenti macam pasar macam sebelah dia ada Shell. Yes. Betul, sebelah ada Shell. Situ ada punya. Orang balik Pantai Timur begini Penuh kan. So dia punya rahsia satu adalah, which is kita selalu dengar tapi mungkin kita pun terlepas pandang. Dia pesan jaga mak. Betul-betul. Dia kata jaga mak mertua macam mak juga, dia kata. Tak ada beza pun, dia kata. Saya buat mak mertua saya macam mak saya juga. And then yang kedua, jaga isteri. Dia kata doa isteri tajam.
Tuan Fadi pun berulang kali benda yang sama. Tapi bila kita tengok, bila kita jumpa orang yang Betul-betul luar biasa dengan fasa kita ni, kita nampak perkongsian mereka sama. Tapi itulah impact ni. Itu yang Tuan Fadi selalu tekankan, orang berjaya tinggalkan clue. Tu clue dia. InsyaAllah saya pun, yelah, kita harap kita dapat belajar something daripada situ. Dan kita cuba InsyaAllah. InsyaAllah. Saya nak telefon mak. Terus call kan. Sedih. Tapi betul lah, memang betul lah. Baik Fadil, terima kasih dengan perkongsian. Waktu ni Tuan Fadil cerita kat saya dalam kereta. Waktu tu kita nak pergi solat Jumaat kan. Betul. Cerita tu memang duduk bunyi yang terngiang-ngiang kata. Dia ni cerita, banyak lah cerita ni. Best lah, best. So harap anda semua yang mendengar dan menonton, tolonglah tolong share video-video ni, sebab insyaAllah kita tak akan tahu dengan pada siapa kita memberi manfaat. Macam hari ni pun kalau kita boleh kongsi kepada anda, kami pun terkejut. Kami tak sangka usaha kita buat Funny Evo Podcast ni memang betul-betul daripada awal lagi Tuan Fadi pun selalu terapkan untuk memberi manfaat. Jadi hari ni kita dapat satu IG story yang orang mention Tuan Fadi Ghazali. Dia kata alhamdulillah dia beli hadis ni supaya dia dapat, waktu Tuan Fadi sharing, dia dapat tengok sekali waktu podcast setiap hari Rabu 8:30 malam. Masya-Allah. Dia beli 3 hadis tu. Tuan Zat, saya nak tambah sikit tadi. Di mana lupa dah tiba-tiba. Di mana Datuk tu beritahu. Tak habis lagi Tak cerita. habis. Okay, nak cakap lepas tu lupa Allah. Tak apalah, nanti kalau bila ingat kita sambung lah. Okey. Baik, tak apa. Sementara Tuan Fadil nak ingat tu, ingatkan dulu. Saya baca soalan. Kita ada soalan daripada penonton kita. Soalan daripada Pak Ilham. Allah nak bagi ilham. Perform minggu ni. Go. Okay, dia beritahu saya satu tips. Kan kita selalu dengar juga Tuan Fadi cakap hubungan kita dengan Allah. Betul. Kan dia kata dia suruh kita buat eksperimen. Dia suruh kita buat eksperimen. Nak tahu tak macam mana Allah layan kita? Allah memang layan baik dengan semua hamba-Nya kan. Tapi dia kata eksperimen lah. Kita ni dekat tak hubungan kita, relationship kita baik dengan Allah tak? Dia kata kalau nak tahu, kita doa spesifik minta Allah bagi tak? Kalau Allah bagi, maksudnya you have a good relation dengan Allah. Huyo. Sebab dia tahu dia orang yang berkemampuan tau. So dia beritahu saya nak pergi haji. Dia pernah haji lah kan. Lepas tu nak pergi umrah. Dia selalu pergi umrah juga kan. Saya doa je ke Allah, ya Allah aku tak ada duit, kau hadirkanlah orang sponsor. Dia kata sepanjang dia pergi umrah memang orang sponsor. Dia jadikan cerita. Dia kata ada seorang insan ni nak sponsor dia. Lepas tu Datuk tu kata, bawa lah ayah. Tak apa tuan, Datuk, saya nak bawa tuan juga, Datuk juga. Dia tak nak bawa ayah dia, sebab Allah yang gerakkan hati tu. So dia kata doa spesifik lah. Orang kita, ya Allah aku nak pergi umrah, ya Allah, berhenti kat situ kan. Ya Allah aku nak pergi umrah, ya Allah, kalau boleh aku tak ada duit, biar orang sponsor lah. Masya-Allah, kena tambah orang sponsor. Boleh pergi free. Guys, jom sama-sama penonton pendengar, jom kita try panggil apa tu tadi? Eksperimen. Relation kita. Jom kita eksperimen. Mulai lepas habis kita tengok podcast ni, jom kita doa sama-sama. Kita eksperimen relationship kita dengan Allah bagaimana. Spesifik. Doa kena spesifik. Tuan Fadi pun selalu pesan dekat kita semua kan, Fadil kan. Doa spesifik lah. Doa spesifik. Minta spesifik. Baik, terima kasih. Terima kasih Fadil. Okay. Jadi soalan dari penonton daripada Sarianti dari Facebook. Sarianti bukan ni Bukan pelakon tu. Bukan pelakon tu. Nama dia Sarianti tu. Sambung ni. Okay, soalannya begini daripada Cik Puan Sarianti kita. Ni daripada penonton Facebook lah. Dalam kita take up kan. Best sangat tengok podcast ni. Banyak sangat belajar dia kata. So dia soalannya, boleh tak share topik barang naik? Point dah ada. Baru kita share. Okay, Tuan Fadi, topik barang baik. Barang baik lah, barang naik. Barang naik kita dah cover Dah cover. So jawapan dia boleh detailing satu episod tu. Episod 2. Boleh tengok episod 2 lah, insya-Allah kan. Tapi kita raikan dia bagi soalan ni. Simpelnya dunia sekarang ni semua barang naik. Jadi kita kena, bila barang naik, maka kalau kita sebagai peniaga, orang berhati-hati membeli. Jadi bila berhati-hati membeli ni, maksudnya orang makin bijak untuk membeli. So keyword dia very simple. Kita kena jadi lebih bijak berbanding pelanggan-pelanggan kita. Itu saja. Macam mana jadi lebih bijak? Tambah ilmu, tambah knowledge dalam circle-circle yang baik, yang bagus. Alright? Selalu innovate perkara-perkara baru kan. Jangan follow orang, kita buat benda kita je. Perkara baru lah maksudnya kan. So benda-benda tu insyaAllah.
Alright, thank you Tuan Fadi. Tapi ingat selebihnya ada di episod 2 Fadi Podcast. Okay, ini soalan daripada Tuan Amir Jaafar. Best hari ni, alhamdulillah, terima kasih. Bila nak ajak artis atau selebriti? Sila jawab Tuan Fadil. Saya. Tak payah saya jawab. Okay. Ini dah artis selebriti ni. Saya bukan A-list tuan. Mereka memasukkan A-list mungkin barangkali. Okay, kita twist sikit soalan Amir Jaafar, Tuan Amir Jaafar ni. Okay, Tuan Fadi, kalau nak invite artis atau selebriti, siapa yang Tuan Fadi nak jemput? Sesuai. Yang Tuan rasa kita dah buat berapa? 14 episod dah ni. Siapa yang Tuan rasa sesuai? Syok kau dapat dia ni kan. Alamak, macam mana jawab Mana tahu dia tengok kan Tuan Fadi sebut nama dia. Mana tahu nak on. Kita cut bahagian tu, hantar kat dia. Nak siapa Masya-Allah, susah nak jawab tu. Baik lelaki maupun wanita, siapa? Saya rasa nama Muhammad Syuaib. Syuib Syuaib Bumblebee. Alright, Okay, insyaAllah. kepada siapa yang berdekatan dengan Tuan Sueb, sila sampaikan message ni lah. InsyaAllah kita cuba dapatkan. Syuib Bumblebee. pun antara orang yang saya yakin insyaAllah kita akan dapat banyak manfaat daripada cerita-cerita dia. Betul. Saya minta maaf Saya fikir banyak nama tadi. Tapi kenapa saya fikir Syuaib? Bukan sebab dia famous tau. I don't care about famous. Sebab guru saya pesan kepada saya, jangan terkesan dengan manusia. Sebab tu bila tanya nak jemput artis, saya tak pernah ada favor mana-mana. Saya tak ada pun. Tapi apabila correct cerita-cerita Syuaib itu yang mengingatkan orang tentang memberi terlebih dahulu sebelum dia dapat. Itu kena dengan cara yang guru saya pesan kepada saya. That's why saya kata Syuaib is the best person. Alright, InsyaAllah. Syuaib InsyaAllah tim kita cuba. Kalau Syuaib available, dia join podcast kita, InsyaAllah. Kita kena doa spesifik. Ya, spesifik doa. Kita doa spesifik. Ya Allah ya Tuanku, Izinkanlah Syuaib untuk join Fana Evo podcast kami. Sebelum- Tolong ya Allah. sebelum Amin. episod 20. Sebelum episod 20. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, baik, seterusnya daripada Cipuan Ainun Gazman. Saya nak tanya, macam mana nak buat kalau orang sekeliling kita tak sokong kita berniaga? Downkan kita lagi adalah. Saya jawab sikit boleh Tuan Fadi? Boleh, silakan. Oi, betul-betul tak, ni rindu ni. Tak banyak cakap kan waktu student UUM ada kan. Silakan Tuan Fadil. Segan time tu. Diorang cerita pasal jodoh. Okey. Okay, so macam Tuan Fadi pernah beritahu lah, which is sebenarnya saya pernah tanya soalan ni kat Tuan Fadi waktu dalam kereta bersama Tuan Fadi. Saya cakap at first tahun pertama lah, selalunya majoriti usahawan kita akan dalam fasa yang susah sikit. Di mana mungkin jadi, mungkin meletup, mungkin tak. Jadi apa yang Tuan Fadi buat at first stage tu pada tahun pertama? So jawapan Tuan Fadi senang je. Happykan mak. Tuan Fadi kata, okay, contoh. Saya contoh. Habis kalau Tuan Fadi dapat 500 contoh time tu, Tuan Fadi kata saya bagi semua je, ataupun kebanyakannya kat mak. So bila dia kata bila mak kita dah start happy, dia doa lagi banyak, time tu akan dapat balik. The moment yang kita pula ni, kebanyakan bisnes baru nak up ni, bukan pukul rata lah, tapi majority mungkin, even saya dulu pun macam tu juga. Baru nak start, kita dah struggle. Dengan ibu kita pun kita kedekut. So macam mana ibu tu nak happy, rasa macam bagus anak aku buat ni. Sebab tu dia tak ada sokongan lah, saya nampak. So the moment mak cakap redha tu, insyaAllah. Actually it's easier said than done lah. Macam kita tahu benda ni, tapi kadang-kadang bila masuk duit tu setan bisik tau. Macam Lupa. ni kan kalau kau bagi orang ni, kau macam mana kan. Betul lah, sebenarnya kita kena lawan benda tu. Kita kena lawan. Sebab tu Fanivo saya cakap lawan tetap lawan. Padahal bukan lawan orang lain pun, lawan diri kita kan. Tapi Tuan Fadi nak jawab. Kita tunggu jawapan guru gitulah. Advisor. Advisor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kalau orang nak down ni ada banyak strategi lah. Tetapi guru saya pernah pesan kepada saya. Dia kata memberi hadiah itu akan mengeratkan silaturahim. Memberi sesuatu, beri hadiah itu akan mengeratkan silaturahim. Dalam kes ni, kenapa orang downkan kita? Sebab kita hanya bercakap untuk kita. Jadi kita suka tak kalau orang bercakap, kalau kita dekat social media ke apa, dia sentiasa bercakap tentang diri dia. Dia kaya, dia beli kereta, dia beli rumah. Peringkat awal kita akan rasa happy nak follow dia. Lama-lama kita rasa serabut tau. Lama-lama kita akan rasa macam
Tak ada benda lain ke kau nak buat? Faham. Kau asyik tunjuk kekayaan je ke? Dan kalau dia nak buat baik pun dia akan jadi, because of dia terlalu banyak bercerita tentang dia. Tapi kita sangat suka apabila orang sentiasa bercakap tentang orang lain, atau sentiasa memberi kepada orang lain. Dan kalau dia ada rumah, kereta yang baik, orang akan cakap, tak apa, dia banyak bagi pada orang lain. It's okay untuk dia ada semua tu. Betul tak? Betul. Itu cara orang akan letak persepsi. So dengan family, Allah dah pun state dalam Al-Quran, kepada siapa kita perlu beri sedekah. Memang ada dia punya level 1, level 2, level 3. Kalau Tuan Zaid kata A-list tadi tu kan, A-list artis kan. Ini A-list siapa kita nak bagi rezeki ni. Jadi orang A-list yang perlu diberi sedekah atau kita buat kebaikan ni adalah kepada family kita. Betul. So family kita nampak kita ni memberi, atau kita always talk about ourselves. Saya nak buat bisnes, saya nak buat ni, tolong sokong saya. Itu nombor 1. Nombor 2 adalah sikit-sikit bagi. Apa berlaku? Orang automatic akan shut up. Akan tutup mulut dia dan bagi sokongan. Antara orang yang kita sangat perlukan kalau orang lelaki adalah ibu kita. Orang lelaki perlu beri kepada ibu. Contoh, kalau kita bagi kepada mak kita, sama ada dia tahu atau tak. Tahu mak ni duit belanja, setiap minggu bagi 200. Kita bukan 200 sebulan tau. 200 seminggu. Atau setiap kali mak dah beli barang, tak apa mak, saya bayarkan. Tak apa mak, saya bayarkan. Kita tak ada duit ni. Tapi mak akan cakap apa? Masya Allah, anak aku berjaya. Dia makin suka tak dengan apa yang kita buat? Makin redha tak? Dia makin redha. Bila dia makin redha, Allah redha. Untuk isteri, kebanyakan isteri kata, saya buat ni untuk kita. Tapi dia kena faham, suami tidak perlukan duit si isteri. Banyak isteri kata dia buat bisnes untuk kita, untuk family kita. Suami bukan perlukan duit isteri, tetapi suami perlukan masa, keberadaan isteri, kasih sayang, penjagaan isteri kepada dia. You need to give all semua tu kepada si suami. Then suami pasti akan bagi. Suami pasti akan bagi. Trust me, suami akan bagi. Masalahnya kau pergi outstation, suami makan tak apa-apa, makan Maggi. Saya buat ni untuk kita bang. Suami akan cakap, aku boleh buat juga. Tapi isteri kena beri. Bila kalau perempuan dah kahwin, suami kalau lelaki kepada mak dia. So sama juga kalau kita ada isteri, kita kena bagi pada isteri. Isteri confirm tak sokong kalau nampak busy, tapi aku punya portion mana? Semua ni kita kena faham satu, mak, isteri, suami adalah business partner kita. Business partner kita terbesar adalah Allah. Nombor 2 adalah kita punya family. So diorang mesti dapat. Kalau kita buat business partner tak dapat apa-apa, gaduh tak? Gaduh lah. Business, share partner 50-50 ke 49-51 ke, tapi at the end of the day buat kerja sama tapi tak dapat apa-apa, gaduh confirm. So business partner kita terbesar adalah Allah. Nombor 2 adalah kita punya family, mak, ayah, isteri, suami. Ini business partner kita. Diorang mesti dapat. Kalau diorang dapat, diorang happy. Diorang tak dapat, samalah dengan business partner. Business pun confirm lari punya, confirm marah punya. Betul. Alright, I hope it answers the question, Cik Puan Ainun. Kazman. Itu satulah. Jawapan nombor 2 dalam hadis. Yang saya jumpa tadi. So jom kita dengarkan perkongsian hadis of the day. InsyaAllah. Hadis, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun untuk jawab soalan Cik Puan Ainun tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka ni muntakab hadis, right? Muka surat, kalau tak silap saya tadi, saya buka je tadi, masya-Allah terus jumpa. Manakah muka surat tadi Bismillahirrahmanirrahim. Mana muka surat tadi Masya Allah. Saya nampak kat belakang-belakang. Tu 4548. Miss. Okay ni. Muka surat apa tuan tadi? 548. 548. Bismillahirrahmanirrahim. Muntakab hadis. Alright. Hadis. Sayyidina Sa'ad meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini tidak berdasarkan kebolehan dan kemampuan. Sebaliknya, kerana doa, solah dan keikhlasan orang-orang yang lemah daripada kalangan mereka. Saya ulang. Sayyidina Sa'ad meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bantuan Allah
untuk umat ini tidak berdasarkan kebolehan dan kemampuan. Sebaliknya kerana doa, solat dan keikhlasan orang-orang yang lemah daripada kalangan mereka. Apa maksud ni? Apa maksud dia? Tengok bantuan Allah ni, dia tidak berdasarkan dengan kebolehan dan kemampuan. Maksudnya saya kaya, saya pandai, saya sihat, saya bijak, saya ada keturunan yang luar biasa. Tidak. Bantuan Allah tidak datang dengan itu. Tapi bantuan Allah datang kerana doa, solat dan keikhlasan orang-orang yang lemah daripada kalangan mereka. Maksudnya apa? Doa ni senjata penting. Doa ni senjata penting. Sampaikan level bagaimana Umar jadi masuk Islam, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sebab Nabi doa. Kalau Umar itu baik untuk Islam, ya Allah, jadikan dia Islam. Minta kan antara dua Umar tu kan. Ya. Masya-Allah. Nabi doa dan akhirnya Allah pilih Umar untuk jadi Islam. Jadi kalau kita ada family tak sokong, right, kita rasa itu bukan kemampuan kita untuk yakinkan mereka. Okay? Kita dah bagi macam yang saya sebut tadi tu, itu adalah strategi yang kita buat. Tapi hakikatnya Allah kata apa? Doa. Dalam hadis ni. Jadi apa boleh kita buat? Kita bagi, kita sedekah, bersama doa. Solat dan keikhlasan orang-orang yang lemah daripada kalangan mereka. Jadi jangan ingat dalam satu Al-Quran pun, dalam satu potong ayat Al-Quran, saya tak ingat muka surat berapa, tapi ada dalam IG story saya boleh cari dekat IG story tu. Allah kata berapa banyak, macam mana saya nak cari IG story? Nanti kalau saya jumpa archive story, tak apa. Dekat nanti kita archive, tunjuk boleh. Dekat archive Story. Bismillahirrahmanirrahim. Story banyak ni, nak cari jauh ni. Tapi dalam satu ayat tu Allah kata, sekejap saya kena cari juga. Boleh Boleh tuan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jadi share benda ni di dalam IG story, dan benda ni nak relate dengan Hadis ni. Kebolehan dan kemampuan ni berdasarkan doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom saya cari. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sementara Tuan Fadi tengah cari berkenaan Datuk tu kan, yang berkenaan Datuk yang cerita tadi, Petronas tu dia ada dua. Saya terkejut sebab waktu Fadil share dengan saya, Fadil tak sebut pun Petronas Petronas yang mana. Which Petronas? Dan Petronas tu antara Petronas yang saya selalu pergi. Kadang-kadang ialah weekdays, kalau saya selalu makan dekat satu shopping mall lah kan. Saya tak nak sebut kerana dia takut orang pergi tengok. Itu antara tempat yang saya singgah untuk macam solat dulu kan, pergi kan. Kalau Datuk tu ada macam Petronas lebih yang nak bagi, beritahu saya. InsyaAllah. Dia kata macam saya nak tanya. bagi. Betul. Kita jaga dua okey dia. Dia bukan cakap nak bagi. Dia kata the key adalah silaturahim. Macam Tuan Fadi selalu cakap. Tu lah, waktu saya bersama dengan Datuk tu, saya macam duduk kat evolusi ni. Kan? Okey, Tuan Fadi jumpa. Saya jumpa, alhamdulillah. Ni juz kedua. Right? Kalau buka Al-Quran muka surat 41, surah Al-Baqarah ni, ayat 249. Allah kata betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Berapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Maksudnya kelompok kecil ni lemah tak? Kalau logiknya lemah. Kalau logik lemah kan, tak berkemampuan. Tapi Allah kata betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar. Salah satunya doa. Antara contoh kelompok kecil mengalahkan kelompok besar, kalau kita dapat melihat dalam sejarah Islam, Perang Badar. Perang Badar 313 saya tentera, kafir Quraisy ada 1000 lebih. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah menang kita umat Islam. Pada bulan Ramadan pula tu belum puasa apa semua kan. Alright, baik. Jadi terima kasih Tuan Fadli, terima kasih penonton-penonton kita, pendengar-pendengar kita yang sentiasa mendengar dan melayan Fun Evo Podcast. Tolong share kepada sahabat-sahabat sekalian, bagi tahu dekat family, copy paste saja link, mudah-mudah saja. Jangan lupa juga untuk follow TikTok Fadi Ghazali dan segala social media yang ada di bawah ini. Yes. Alright, segala yang baik datang dari Allah SWT. Yang buruk ni hakikat datang dari kami sendiri. Hakikatnya Allah yang mengizinkan. Baik, terima kasih. Any last words Tuan Fadi? InsyaAllah last wordnya, kita buat apa yang Allah suka. Right?
kita tinggal apa Allah larang. Masih rasa lagi vibe evolusi tu kan. Alright. Jadi Fadil ada apa? Keris yang berkilau, namaku Mak Kilau. Salam Merdeka. Yes. Salam Merdeka 31 Ogos 1957, hari tahun kemerdekaan yang ke-65. Sama Hari Merdeka, jom kita merdekakan diri kita daripada anasi-anasi yang negatif. Betul. Terus mantapkan jiwa, because every day is a brand new day. Every day is a chance for us to be a better version of us. Alright. So jangan lupa, pada anda yang sedang menonton di YouTube, don't forget to like, share, subscribe. Yang sedang menonton di Facebook, jangan juga untuk like, love, tap, share kepada teman-teman kalian. Alright. Yang dengar dekat Spotify, sedap tak suara? Alhamdulillah. Pasang kau kuat. Anda sekarang berada dalam satu fasa. Oh, kita bawa untuk tidur pula. Boleh jual tu. Bayangkan tuan-tuan dan puan. Ini kurang sikit nak jual. Alright, terima kasih. Terima kasih kepada penonton sekalian. Saya Zack American. Saya Fadil Rasul. Saya Fadi Ghazali. Final Evo Podcast. Assalamualaikum. Jumpa minggu depan. Peace and love. Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di Podcast Final Evo.